Assalamualaikum dan salam sorakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak Datuk Patinggi Bintang Kenyalang DP yang membawa gelaran Datuk Patinggi. Anugerah tersebut dikurniakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dalam istiadat pengurniaan darjah di Miri Marriott Resort and Spa pada Ahad. Dalam istiadat itu, Datuk Patinggi Ismail Sabri telah diiringi timbalan-timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Hadir menyaksikan pengurniaan darjah tersebut ialah isteri kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang serta isteri kepada Perdana Menteri Datin Sri Muhaini Zainal Abidin. Turut hadir ialah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, Menteri-Menteri Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Josh Chan Hong Nam, Timbalan-Timbalan Menteri, Ketua-Ketua Jabatan serta Dif-Dif Kehormat yang lain. Pada sebelah malam telah berlangsung Majlis Kesyukuran dan Zikir Maulid sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 2022 Masihi 1444 Hijrah di Masjid At-Taqwa Miri. Majlis disertai Tun Pehin Sri Abdul Taib, Datuk Amar Awang Tengah, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi, Timbalan-Timbalan Menteri yang di-Pertuan Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Ketua-Ketua Jabatan serta Dif-Dif Kehormat yang lain. Selesai solat fardu maghrib berjemaah, para jemaah turut serta dalam zikir maulid yang dipimpin oleh kumpulan zikir bahagian Miri. Majlis kemudiannya diteruskan dengan doa kesyukuran dipimpin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi sebelum para jemaah menunaikan solat fardu isyak berjemaah. Sementara itu, sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak bakal disambut dengan meriah di Stadium Terbuka Miri pada Isnin. Sementara itu, sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak disambut dengan meriah di Stadium Terbuka Miri pada Isnin. Ia menyaksikan perarakan daripada 142 kontingen antaranya melibatkan jabatan serta agensi kerajaan Sarawak dan persekutuan, badan berkanun, pihak swasta, institusi pendidikan, masjid, surau dan pertubuhan. Selain itu, turut diadakan persembahan nasyid daripada kumpulan nasyid Wildani dan kumpulan nasyid Adia. Dalam perkembangan lain, Tun Pehin Sri Abdul Taib telah merasmikan pelancaran 2 buah buku terbitan Datuk Profesor Dr. Lau Siu Wai di Marriott Hotel Miri pada Ahad. 2 buah buku iaitu The Man of the Iron Wheel dan He the Little Boy from Chow Zau ditulis dan diterbit sendiri oleh Datuk Profesor Dr. Lau Siu Wai selaku pengerusi eksekutif Miri Housing Group. Semasa berucap dalam majlis pelancaran tersebut, Tun Pehin Sri Abdul Taib mengucapkan tahniah kepada Datuk Lau atas pelancaran buku tersebut. Katanya, beliau mengenali Datuk Lau sejak tahun 80-an dan memberitahu beliau sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Dalam majlis tersebut juga, Tun Pehin Sri Abdul Taib turut menyampaikan voucher buku daripada Popular Bookstore Malaysia kepada 44 buah sekolah bernilai keseluruhan RM50,000. Hadir sama Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin, Timbalan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail dan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Ke paparan berikut. Klinik Kesihatan Siburan baharu yang sedang dibina dengan kos RM28.6 juta kini 88.3% siap. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komuniti Malaysia Datuk Willy Mongin, pembinaan klinik kelas 3 yang dilaksana sejak Mei 2019 itu dijangka beroperasi sepenuhnya pada Mei 2023. Katanya projek tersebut yang telah dikembalikan semula setelah dibatalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini menghadapi 3% ketinggalan daripada jadual asal disebabkan pandemik COVID-19 dan keadaan cuaca yang tidak menentu. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan kerja ke tapak projek tersebut bersama Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak pada Sabtu. Dalam masa sama, Datuk Willy memberitahu klinik baharu itu akan menggantikan klinik usang sedia ada dan akan dilengkapi makmal serta unit pergigian di samping menyediakan perkhidmatan kecemasan selepas waktu pejabat. Tambah beliau, apabila siap kelak, klinik itu juga akan memberi manfaat besar kepada penduduk di Puncak Borneo dan kawasan sekitarnya.
Beralih dengan laporan di Serian, seramai 950 orang peserta daripada 34 kontingen telah mengikuti perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Serian yang diketuai Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riyad Jaim pada Ahad. Perarakan sejauh 2.3 km itu bermula dari pusat pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian mengelilingi Pasar Serian dan berakhir di Kompleks Sukan Serian. Ia turut disertai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus. Menurut Datuk Seri Richard, sambutan pada kali ini bertemakan keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran, amat meriah dan membanggakan kerana melibatkan penyertaan daripada pelbagai kaum di bahagian Serian yang membentuk satu pasukan. Sehubungan itu, beliau mengucapkan setinggi-tinggi syabas dan tahniah kepada Jawatankuasa Tetap Perayaan Islam bahagian Serian dengan kerjasama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Serian yang telah berjaya mengadakan perhimpunan dan perarakan pada tahun ini. Serentak dengan majlis tersebut, Duta Khas kepada Perdana Menteri ke Asia Timur bertaraf menteri itu turut menyempurnakan penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul peringkat bahagian Serian, anugerah saudara kita contoh termasuk penerima apresiasi dan penghargaan. Turut disampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang sepanduk dari 5 kategori yang dipertandingkan. Johan bagi kategori A, agensi kerajaan dimenangi Pejabat Rela Daerah Serian. Johan kategori B, Sekolah Menengah Pusat Kemahiran Institusi Pendidikan dimenangi Madrasah Tahfiz Hidayah Serian. Johan kategori C, JKKK Persatuan Kelab Pertubuhan dimenangi Jemaah Muslimah Masjid Taman Anggerek dan Johan kategori D, Masjid Surau dimenangi Masjid Bahagian Serian. Manakala di Tanjung Manis, sebanyak 24 pasukan telah menyertai pertandingan futsal P206 Tanjung Manis yang diadakan di gelanggang futsal Kampung Jerijeh. Pertandingan tersebut telah dirasmikan oleh Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap pengerusi CIDB Malaysia Insinyur Yusof Abdul Wahab pada Ahad. Pertandingan berlangsung dari 8 hingga 9 Oktober itu disertai para pemain dari Belawai, Rajang, Jerijeh, Tanjung Manis, Daro, Sibu, Bintangor, Selalang dan Sarike. Semasa perasmian, Insinyur Yusof berkata beliau akan berusaha untuk mendapatkan peruntukan bagi membina sekurang-kurangnya satu gelanggang yang berbumbung di zon Tanjung Manis untuk kemudahan dan keselesaan penganjuran pada masa depan. Ujarnya penganjuran aktiviti khusus dalam bidang sukan sebegini akan dapat melahirkan belia yang aktif dan pemain berbakat di peringkat kampung, daerah bahagian dan Sarawak amnya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.